Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan saya akan membentangkan tentang tafsir Al-Quran bil Maksud, tafsir Al-Quran bil Ra'yi serta tafsir Al-Quran bil Isyari. Baiklah, nama diberi Siti Nur Najwa binti Muhammad Yusof, nombor metrik KID 2105-04114. Saya akan meneruskan kepada tafsir Al-Quran bil Maksud. Okey, definisi tafsir Al-Quran bil Maksud: penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang dibuat menggunakan penjelasan daripada ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih dan riwayat para sahabat, atau dengan sesuatu yang dikatakan oleh tabi'in besar kerana mereka menerima perkara tersebut daripada sahabat. Walau bagaimanapun, ada di kalangan ulama yang tak bersetuju memasukkan tafsiran tabi'in ke dalam tafsir bil Maksud. Seterusnya terdapat 5 perkembangan tafsir bil Maksud. Yang pertama, secara lisan atau periwayatan. Yang kedua, secara penulisan bersama dengan hadis. Yang ketiga, penulisan tafsir bil Maksud dengan jalur sanad terasing daripada hadis. Yang keempat, penulisan tafsir secara lengkap berserta dengan sanad yang bersambung. Dan yang kelima, pengguguran sanad dari tafsir bil Maksud. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit syarat-syarat tafsir bil Maksud. Yang pertama, mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai ilmu hadis riwayat dan riwayat. Yang kedua, benar-benar mengetahui sunnah yang berkaitan dengan tafsir, kemudian mengenai kata-kata sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahid. Saya akan meneruskan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang sumber tafsir Al-Quran bil Maksud. Yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Sebaik-baik cara pentafsiran hendaklah mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, sebab perkara yang dijelaskan secara mujmal pada satu ayat diperincikan di tempat lain. Sehubungan dengan itu, Ibnu Hatim berkata, sekiranya ada orang bertanya, apakah jalan terbaik mentafsir? Maka jawapannya ialah Al-Quran itu sendiri. Sumber kedua iaitu tafsir Al-Quran dengan hadis Rasulullah. Tafsir Al-Quran dengan hadis Rasulullah merupakan cara kedua mentafsirkan Al-Quran sekiranya pentafsir tidak mendapat pentafsirannya dari ayat yang lain. Imam Al-Syafi'i menyebut, segala apa yang diberikan hukumnya oleh Rasulullah, maka itu adalah apa yang baginda fahami daripada Al-Quran. Sumber yang ketiga ialah tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Tafsir sahabat adalah antara tafsir yang patut diterima dan dijadikan pegangan kerana mereka menerima ilmu secara langsung dari Rasulullah. Antara contoh tafsir bil Maksud ialah Tafsir Al-Dur Al-Mansur fi Al-Tafsir bil Maksud yang dikarang oleh Al-Sayuti. Saya tentang Al-Tafsir bil Ra'yi boleh diibaratkan sebagai tafsir Al-Quran menggunakan ijtihad, iaitu ijtihad yang dilakukan oleh ahli tafsir selepas mereka memahami dan menguasai dengan baik segala ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, arif tentang maksud dan pengertiannya, serta mengetahui sebab-sebab turun ayat dan nazim maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat mufassir bil Ra'yi adalah dengan memiliki pengetahuan dalam bahasa Arab dan selok-beloknya. Ilmu ini dikuasai dalam ilmu Al-Quran. Dalam ilmu Al-Quran juga adalah berhubung dengan ilmu seperti hadis dan usul fiqh yang berteraskan akidah yang benar. Lalu prinsip-prinsip dalam pokok agama Islam adalah dengan berhubung dalam ilmu-ilmu Al-Quran itu. Lalu ilmu yang berhubung dengan pokok bahasa yang ditafsirkan dalam kriteria-kriteria yang dipenuhi para mufassir dan tidak menimbulkan kekeliruan dan mentafsirkan dalam Al-Quran. Sementara itu, Dr. Al-Hasan Al-Rid menambahkan mengenai 6 hal yang harus dihindari oleh mufassir bil Ra'yi, iaitu 1. Memaksakan diri mengetahui makna yang dikehendaki oleh Allah pada suatu ayat sedangkan dia tidak memenuhi syarat untuk itu. Kedua, dia mencuba menafsirkan ayat-ayat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah. Seterusnya, menafsirkan disertai hawa nafsu dan sikap ihtisan, yakni menilai bahawa sesuatu itu baik semata-mata berdasarkan persepsinya. Lalu, menafsirkan ayat-ayat dengan makna-makna yang tidak dikandungnya dan menafsirkan ayat-ayat untuk mendukung sesuatu mazhab dengan cara menjadikan faham mazhab sebagai dasar, sedangkan penafsiran mengikuti faham mazhab tersebut. Dan akhirnya menafsirkan dengan disertai memastikan bahawa makna yang dihendaki Allah adalah demikian tanpa didukung oleh dalil. Itu sahajalah syarat-syarat dan hal-hal dalam mufassir bil Ra'yi ini. Sekian, terima kasih. Pandangan saya tentang Al-Tafsir bil Ra'yi boleh diibaratkan sebagai tafsir Al-Quran menggunakan ijtihad, iaitu ijtihad yang dilakukan oleh ahli tafsir selepas mereka memahami dan menguasai dengan baik segala ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, arif tentang maksud dan pengertiannya, serta mengetahui sebab-sebab turun ayat dan nazim maksudnya. Saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya, iaitu pengenalan tafsir isyari. Maksud tafsir isyari adalah kata majmuk yang terdiri daripada 2 kata. Isyari juga berfungsi sebagai keterangan bagi kata tafsir ataupun ianya membawa maksud isyarat ataupun petunjuk.
Menurut istilah pula, tafsir isyari adalah mentakwilkan Al-Quran dengan makna yang bukan makna lahiriah kerana ada isyarat yang sama. Syarat bagi tafsir isyari adalah yang pertama, tidak bertentangan dengan makna zahir ataupun ayat. Yang kedua pula, maknanya sendiri adalah sahih. Yang ketiga, pada lafaz yang ditafsirkan terdapat indikasi bagi makna isyari tersebut. Yang terakhir, antara makna isyari dengan makna ayat terdapat hubungan yang erat. Antara contoh kitab tafsir isyari adalah Tafsir Al-Tasturiyah ataupun Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Abu Muhammad Sahal Ibn Abdullah Al-Tasturi. Selain itu, Hakai Al-Tafsir karya Abu Abdirrahman Al-Silmi terkenal dengan sebutan Tafsir Al-Silmi. Al-Kashfaf wa Al-Bayan karya Ahmad bin Ibrahim Al-Nasaburi terkenal dengan nama Tafsir Al-Naisaburi dan sebagainya. Baiklah, ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.